Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ni ke dah on ke? Alamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Dr. Zubadi Haji Ahmad dan juga blog saya iaitu drzubadi.com. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran lagi pada setiap hari Isnin lebih kurang dalam pukul 9 suku 9.30 begitu. Saya minta maaf kerana terlambat sikit. Sebenarnya saya baru saja sampai di rumah daripada Kuala Lumpur. Jadi dia agak kelang kabut lah. Sebab rancangannya sampai di rumah dalam pukul 7, tetapi ada masalah dalam perjalanan, jadi dia melambatkan masa untuk sampai. Jadi insyaAllah kita mulakan dulu sambil menunggu rakan-rakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan yang mana biasa mendengar perkongsian saya, perkongsian pengalaman dan juga pengetahuan ilmu perubatan moden yang mana saya pelajari lebih kurang 30 tahun yang lepas. Sudah tentulah pelajaran ataupun pengetahuan dan ilmu perubatan ini sentiasanya berubah. Kalau kita buka jurnal perubatan, biasanya kita akan melihat banyak perubahan. Dan banyak perubahan ini sebenarnya akibat daripada kajian-kajian saintifik, kajian-kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji bagi mendapatkan kebaikan ataupun manfaat daripada ataupun tak review balik apa yang telah mereka yang setelah kita biasa dengar dan bisa kita amal dalam dunia perubatan. Hari ini saya nak cerita, nak tengok sikit lah siapa yang bersama kita sebelum kita mulakan. Sumi Lahamid, ini orang oleh Faus ni. Ahmad Nakib, Cik Omar, boleh mendengar Ahmad Nakib. Dan siapa lagi ada bersama kita? Tajuk kali ini dia agak santai sikit, iaitu Azam Afiat 2001, yang mana cuba kita nak menyediakan diri dalam masa beberapa hari ini, tak sampai seminggu pun 2001 tahun Masihi akan muncul dan kita mempersiapkan diri kita dengan azam baru. Kenapa kita ada azam baru? Azam ni tuan-tuan sebenarnya kalau kita buat dengan bersungguh-sungguh, dia sebenarnya ibarat kompas sebenarnya. Ke mana kita nak pergi dalam tahun 2021 ni. Adakah kita nak pergi ke barat, ke timur, ke tenggara, ke barat daya, barat laut dan sebagainya. Jadi dengan adanya azam, yang terutamanya yang kita kalau bagus kita dapat lakukan dia bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan mencapainya. Dalam konteks perkongsian saya ni, azam ni kita fokuskan kepada azam kesihatan. Azam lebih mana kita menjadi lebih sihat. Azam bagaimana kita dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit. Saya balik daripada Mesyuarat Agung Pertubuhan Doktor Islam Malaysia Perdim. Pada masa sama juga ada kongres ataupun ada seminar berkaitan dengan penyakit, ubat-ubatan dan juga pemakanan. Dan saya mendapati yang terbaru kalau dulu kita menyangka bahawa untuk mengelakkan atau preventif, untuk mengelakkan penyakit, preventive medicine, kita melakukan saringan. Tetapi preventif ataupun cara untuk mengelakkan penyakit ni bermula lebih awal lagi. Ini disebabkan oleh kebanyakan dua faktor utama yang menyebabkan penyakit. Pertama sekali environment, persekitaran,
Termasuklah pemakanan kita, pendadahan kita terhadap ultraviolet, radiation, terhadap apa lagi, terhadap makanan yang kita makan. Semua itu adalah termasuk dalam environment. Sementara satu lagi yang agak besar adalah masalah genetik ataupun faktor keturunan. Jadi bagi mereka yang ada faktor keturunan, dia ada macam Swiss dalam tubuh kita. Ini dah ada Swiss dalam tubuh kita, yang mana kalau kita tak jaga faktor environment ni, dia akan memetik Swiss. Memetuk Swiss ini dalam inverted comma, memetuk Swiss untuk kita mendapatkan penyakit. Sama ada penyakit tu penyakit kronik seperti non-communicable disease, kanser dan sebagainya. Jadi bagi orang yang ada faktor keturunan ni, genetik, dia haruslah lebih berhati-hati. Bagi mereka yang tak ada, sebagai contoh, seorang tu tak ada mungkin kanser payudara di kalangan ibu, makcik dia, adik-beradik yang wanita, adik-adik perempuan dia tak ada. Tetapi dia mungkin terdedah pada environmental untuk mendapatkan penyakit ini lebih kurang 50%. Jadi pola kesihatan ni sekarang dah berubah. Dulu kita katakan faktor genetik nombor 1. Sekarang ni kita dapati faktor environmental ada juga merupakan penggalak, perangsang genetik dalam tubuh kita untuk mendapatkan penyakit yang tidak berjangkit ini. Jadi sebab tu kita berazamlah supaya kita dapat mengekalkan cara hidup yang sihat. Itu yang tujuan kita. Jadi pertama sekali, saya nak minta lah kawan-kawan, kita perlu ada azam kita. Azam kita ni pertama sekali biarlah spesifik. Apa yang kita nak? Kalau saya pada tahun 2021 ni, saya nak fitness. Maksud saya nak lebih bertenaga, berstamina dan juga lebih dapat melakukan aktiviti-aktiviti yang mana mungkin saya boleh melakukannya pada mungkin 20 tahun yang lepas ketika berusia 30 tahun. Jadi tujuan saya ada fitness. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh memilih dalam konteks kesihatan ni, apa azam tuan-tuan? Sama ada yang nak menurunkan berat badan, ada macam saya nak fitness, ada nak lebih sihat. Contoh dia bacaan gula dia lebih cantik, tekanan darah dia normal, ataupun tahap kolesterol dia semakin rendah, ataupun ingin mendapat quality life setelah diserang oleh komplikasi penyakit seperti stroke, heart attack dan juga buah pinggang. Dia nak dapat quality, lebih berkualiti. Maksud dia mungkin selepas heart attack dia dah tak mampu lagi untuk berjalan jauh sebab dia dibimbangi mendapat serangan jantung yang kedua. Nak menunggu operation mungkin lambat lagi, tapi dia dah takut untuk pergi berjalan jauh sebab bila berjalan kadang-kadang jantung dia mungkin dah tak selesa dan sebagainya. Bagi mereka yang ada stroke, mungkin mereka dah tak boleh menjalani rutin seharian, kadang-kadang nak makan terpaksa bersuap dan sebagainya. Dan juga orang yang ada masalah ginjal, kemungkinan dalam seminggu kena 3 kali buat hemodialisis. Dia mencuba, berazam untuk mengurangkan kekerapan dialisis tu. Jadi dialisis ni sebenarnya boleh dikurangkan kalau bacaan darah tu dah lebih stabil, dah lebih baik. Jadi mungkin dulu 3 kali seminggu, lepas tu mungkin dia dapat 2 kali seminggu, kemudian dapat 1 hari seminggu. Itu bergantung kepada parameter ataupun penunjuk-penunjuk di dalam darah. Jadi sebab tu dia boleh dikurangkan. Kalau tak nak buat selalu pun boleh, tapi masalahnya kadang-kadang terlalu kerap menyebabkan metabolic ataupun electrolyte imbalance, menjadi imbalance dan menyebabkan kita lemah, menjadi letih dan sebagainya. Jadi pertama sekali tahu apa yang kita nak. Macam saya tadi saya sebut, saya nak lebih fit, lebih fitness. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu bagaimana cara nak mendapatkannya tu. Sebelum kita tahu cara mendapatkannya, apa kita punya goal, apa kita punya matlamat kita. Apa matlamat kita? Ada orang nak menurunkan berat badan 30 kilo dalam tahun ini. Adakah dia achievable? Adakah dia boleh dilaksanakan dengan kita yang belum lagi memulakan apa-apa, yang belum lagi orang cakap tu mencuba, bolehkah 30 kilo dalam
dalam setahun ini. Kalau dulu saya sendiri nak menurunkan berat badan dalam 5 kilo pun mengambil masa dalam 3 bulan. Sebab saya pada masa itu, masalah saya ialah saya rasa cepat lapar waktu pagi. Saya rasa saya ada gastrik. Jadi bila bangun pagi memang saya akan cari makanan. Jadi rupanya bila saya dah try, dah cuba untuk mengamalkan diet intermittent fasting, rupanya memang saya tak ada masalah gastrik. Saya boleh tak makan waktu pagi. Tapi sebelum tu memang ada masalah tu, ada rasa-rasa tu. Bila kita try je, pagi-pagi dah perut macam sebu, macam cepat lapar, macam nak makan. Itu yang menyebabkan saya tak mencapai. Saya berusia lebih kurang 5 tahun kehendak tu. Masih mencari-cari kaedah dan sebagainya. Sehingga saya berjumpa dengan kawan-kawan saya yang mengamalkan diet intermittent fasting. Mereka mencadangkan agar pengambilan rendah refined karbo, pengambilan lebih banyak kita panggil dia lemak sihat dan juga protein sihat, dan juga sel-selan lah. Jadi sebab itu kena ada goal dia. Kalau saya fitness saya nak, kalau boleh, kalau saya rasa saya nak mendaki bukit tu, mungkin kita akan rasa macam susah bernafas. Cuba kita goal kita punya matlamat kita boleh mendaki bukit tanpa berasa semput. Contoh yang itu lebih daripada achievable. Dan juga kalau boleh kita nak melakukan marathon sebagai contoh 5 km. Saya target saya tahun ni, saya cubalah untuk, kalau tak ada COVID ke ataupun mungkin ada COVID tak ada masalah, kita boleh buat virtual marathon 5 km dalam masa beberapa jam. Saya cadangkan 5 km tu mungkin dalam masa 3 jam, sebab saya tak pernah buat lagi. Saya pun tak tahu, saya lebih kurang saya target mungkin dalam 3 jam ataupun 2 jam lah. 2 jam maksud dia 1 jam mungkin 2.5 km, 2 jam dah 5 km. Jadi itu tujuan fitness saya. Jadi sebab tu bila nak ada tu mesti ada goal dan juga benda tu achievable. Jadi saya tak maulah contoh dalam 5 km dalam masa sejam, sebab saya tak pernah buat lagi. Yang itu dia akan menuju kepada kegagalan dan menyebabkan kita tak bermotivasi. So boleh buat. Kalau macam saya nak 5 km 2 jam, 3 jam, buat je dulu. Buat je dulu, lama-lama kita akan memperbaiki kita punya target kita. Okey, bagi mereka sebagai contoh nak menurunkan berat badan, cara untuk mengurangkan dia ialah pertama sekali mungkin kita boleh target 1 bulan mungkin 2 kilo. Itu paling biasalah orang boleh buat. 2 kilo seminggu, mungkin 1 kilo. Satu minggu kemungkinan 0.5 kilogram. 2 minggu 1 kilo. 4 minggu sebulan lebih kurang 2 kilo. Itu biasa. Yang ini yang kita cadangkan supaya untuk mengurangkan metabolic crash dalam tubuh kita. Jadi kita enjoy food, kita boleh turunkan berat badan dan sebagainya. Cuma kadang-kadang apabila kita melakukan secara santai ni, masalahnya ialah kita terlupa matlamat kita. Kita dah terlalu santai. Jadi untuk mengurangkan kealpaan kita, kita enjoy food, seperti tu macam saya relax untuk buat marathon dan sebagainya, fitness dan sebagainya, kita terleka. Jadi caranya ialah pertama sekali kita mesti menulis. Kita ada matlamat, kita ada goal yang achievable, lepas tu kita menulis. Jadi menulis untuk review ni seeloknya seminggu sekali. Paling bagus setiap hari, paling lambat pun seminggu sekali. Jadi kita boleh tengok apa yang kita dah buat supaya kita mendapat capai. Jadi cara kena betul. Pertama sekali bagi mereka yang nak menurunkan berat badan, banyak cara. Kita nak sebutlah bagi mereka yang berminat untuk menurunkan berat badan, ada pelbagai cara. Caranya mesti betul. Pertama sekali ialah saya mencadangkan, pengalaman saya sendiri, amalkan diet intermittent fasting. Diet intermittent fasting ini dia ada yang terlalu ketat, betul-betul ikut protokol. Ada yang agak orang cakap tu dia agak santai sikit. Yang terlalu kuat tu, itu yang adanya OMAD, adanya extended intermittent fasting dan sebagainya. Kalau biasa kita cadangkan 16 jam. Kalau kata OMAD tu satu hari 1 kali saja makan. Kalau biasa 2 kali, tetapi OMAD 1 kali.
once meal a day, Oman. Jadi ada yang mampu buat macam itu, ada yang tak mampu. Bagi mereka yang berusia mungkin 40 tahun, 50 tahun, kita dah tak muda lagi, saya mencadangkan untuk langkah pertama sekali, kita boleh buat 12 jam. Kemudian kita extend perlahan-lahan ke 16 jam. Kekal selama 16 jam setiap hari, kecuali apabila kita nak melakukan puasa syar'i. Macam saya dah almost everyday saya cuba menjarakkan makanan kita 12 jam paling kurang, dan selalunya kadang-kadang sampai 16 jam. Jadi macam mana nak buat? Last kali makan katakan pukul 7 atau pukul 8. Besok pagi pukul 7 pukul 8 kita dah boleh breakfast. Jadi dah 12 jam. Kalau saya kadang-kadang saya minum air saja, extend sampai tengah hari. Sampai pukul 12, pukul 1, pukul 8, 9, 10, 11, 12, lagi 4 jam. Jadi 12 jam campur dengan 4 jam lagi ada 16 jam. Dah cukup untuk kita. Jadi bagi mereka yang baru nak mencuba tu, mengurangkan berat badan, saya mencadangkan diet intermittent fasting. Apa dia diet intermittent fasting? Diet intermittent fasting ni dia ada dua. Orang panggil tu dua fasa, dua perjalanan. Satu adalah perjalanan berpuasa, satu adalah perjalanan ketika makan. Jadi berpuasa tu 12 jam, 16 jam, ada yang 20 jam yang kita panggil Oman, ataupun mungkin 22 jam, 20 jam yang kita panggil extended intermittent fasting. Tapi kalau saya mencadangkan 12 jam atau 16 jam dulu. Itu dia punya rangka berpuasa. Selepas tu kita ada rangka makan, fasa makan. Jadi pada fasa makan ni, ada orang menggabungkannya dengan sebagai contoh keto diet, iaitu pemakanan yang sangat rendah karbohidrat. Sangat rendah karbohidrat, kurang daripada 20 gram. Ada yang kurang daripada 10 gram. Ada yang tak makan langsung karbohidrat. Maksud dia tak makan sayur. Apatah lagi nasi dan sebagainya. Sayur pun dia tak makan. Sebab sayur pun adalah karbohidrat. Ada yang very strict macam saya cakap tadi. Kalau macam saya tak buat ketogenik. Saya beritahu kawan-kawan, ramai kawan-kawan saya yang mungkin tersilap ataupun mungkin terkeliru melihat cara saya makan. Saya tak amalkan ketogenic diet. Tapi saya amalkan diet intermittent fasting ketika berpuasa, untuk berpuasa, dan juga diet yang kita sebut sebagai healthy plate. Kalau tuan-tuan pergi tengok Google di UK, di Europe, dia ada konsep yang kita panggil the healthy plate. Kalau di Malaysia disebut sebagai suku-suku separuh, tetapi saya tak berkenan sikit dengan suku-suku separuh sebab tidak ada unsur minyak sihat di dalam tu. Kalau tuan Google healthy plate di UK, di US, di Europe, mereka menyatakan healthy plate. Healthy plate macam mana? Sama juga dengan suku-suku separuh, tetapi dia ada juga penekanan terhadap pengambilan minyak sihat, terutamanya minyak zaitun. Selain daripada tu, air dia disebutlah, air kena minum, dan juga beberapa makanan lain seperti susu atau produk tersusu. Jadi saya punya cara, last kali makan pukul 8, kemudian 8 pagi mungkin saya breakfast. Kalau saya rasa nak breakfast, ada kawan-kawan mengajak ke, atau mungkin ada sesedara datang, kita breakfast, kita makan pukul 8. 12 jam pastikan pukul 8. Kalau kita makan sebagai contoh pukul 10 pagi, 10 malam, last kali makan kan, mungkin kita baru sampai di satu bandar, kita tengok tak ada, kita pun dah lapar ni, dah makan daripada tengah hari, malam pukul 10 baru sampai ke bandar, dan kita makan, pastikan kita makan untuk kita punya breakfast pukul 10, atau mungkin terus lunch sekali. Jadi dia mesti ada 12 jam. Even kalau kita makan pun katakan pukul 12, kita dalam perjalanan, tak ada benda nak makan, tiba-tiba ada satu kedai, contoh warung, kita pun sampai pukul 12, pastikan kita makan the next pukul 12 tengah hari, atau paling bagus campur sikit sampai ke petang dan sebagainya, dapat 16 jam, 12 hingga 16 jam. Itu cara yang orang cakap tu tidak terlalu ketat, lebih enjoy, terutama bagi mereka yang sedang yang berumur, yang merasakan dirinya ada gastrik, yang merasakan dirinya tak kuat dan sebagainya. Jadi ada panjang dia punya panjang tu antara 12 jam hingga 16 jam. Bila makan, pastikan pinggan kita mengandungi banyak sayur.
sekurang-kurangnya 2 sendok sayur. Yang saya selalu cakap, kalau pergi makan, pastikan dapat 2 sendok sayur. Dan sedikit nasi dan juga protein. Dan protein ni tak perlu banyak sebenarnya. Sikit protein pun dah cukup. Kita ambil sebiji telur, mungkin kita ambil sekeping ikan ataupun sekeping daging pun sudah mencukupi, atau seketul ayam dah mencukupi. Jadi kalau kita lapar, setengah orang tu cakap tanya, doktor, saya selalu makan 2 pinggan. Hari ni saya makan 1 pinggan macam ni, rasanya memang tak cukup. Boleh ulang balik. Tetapi dengan syarat, dengan portion yang sama. Jangan kita tambah nasi saja. Yang itu salah. Kalau nak tambah dengan portion yang sama, iaitu lagi sekali 2 sendok sayur, suku pinggan nasi dan juga suku pinggan protein. Nak ulang 2-3 kali boleh, tapi pastikan portion yang sama. Jadi kita akan kenyang dengan sayur-sayuran, bukan dengan nasi. Jadi kita tengok kawan-kawan kita yang mungkin ada bersama kita hari ni. Umi Kalsum Zakaria. Waalaikumsalam, apa khabar doktor? Khabar baik. Irmas Adam, suara tak ada. Okey, nanti saya cuba tengok macam mana. Fatia Oya, bismillah, I'm ready to hear you say. Okey. Muhammad Zuhaimi Awang Teluki, terima kasih tuan, orang-orang Alif House ni. Diana Yusuf, assalamualaikum, salam dari Muar. Okey, orang Muar Alhamdulillah. Siti Zarahana Muhammad, waalaikumsalam. Umi Kalsum Zakaria, terputus-putus, tak apa dengar, tak dengar. Irmas ada masih tak dengar. Cuba tengok bahagian ni. Ada ni tak? Ada boleh dengar tak? Pakai earphone boleh? Kita check lagi sekali Ismail Hashim is watching. Mrs. Zila Comel, terima kasih. Nur Syafiza, waalaikumsalam. Azman Dolah Lenggong, okey. Nur Syafiza, alham, thank you information, thank you sharing. Terima kasih Pak Nur Syafiza. Ajijah Yaakob, orang Sabah, clear, alhamdulillah. Siti Badaria Abdullah, Galir Hidayah. Ni Ustazah Bat, waalaikumsalam Ustazah. Sabiah Ali, salam, waalaikumsalam. Fatia Oya, 2 faktor kesihatan, persekitaran dan genetik. Ya, betul. Genetik ni memang konon-kononnya ada orang yang cuba cakap genetik tidak mempengaruhi penyakit, tetapi saya sebut sekali lagi bahawa memang dalam banyak kajian menunjukkan bahawa 2 faktor yang penting, iaitu faktor genetik atau keturunan dan juga persekitaran. Faktor genetik ni dia tak semua orang akan kena. Dia ada macam switch on boleh off. Jadi yang menyebabkan faktor genetik ni dia on ialah dengan adanya persekitaran yang tidak kondusif. Maksud dia mungkin seorang tu merokok, mungkin dia minum alkohol, mungkin dia mengambil gula yang banyak dalam pemakanan dia. Yang ini akan menggerakkan, akan onkan switch dalam faktor genetik dia yang menyebabkan dia mula mendapat. Jadi kena fahamlah bahawa walaupun ada faktor genetik, tidak semua orang akan dapat, bergantung kepada faktor persekitaran juga. Tapi saya tengok zaman sekarang ni pun ramai yang tak ada faktor genetik. Tu yang menjadi kadang-kadang dia perbahasan tu, sebab ada yang tak ada masalah faktor genetik tetapi masih lagi mengalami, sebagai contoh diabetes, hypertension. Mak ayah okey, tak ada masalah, adik-beradik okey, dia pula yang kena diabetes, yang hypertension dan sebagainya. Fatia Oya, hiking ke doktor? Hiking insya-Allah. Tapi saya cuba untuk berjalan lebih banyak lagi, dan mungkin di rumah kita boleh usahakan menaiki tangga dan sebagainya. Amy Olive House, Kuala Lumpur, clear, alhamdulillah. Leila Hamid, assalamualaikum, suara jelas. Tawau, orang Tawau jelas alhamdulillah. Fataya, oh ya, doktor buat IF ke? Ya, memang saya buat IF, tetapi IF saya taklah begitu ketat. Semenjak 2015 saya buat, ketika berusia saya 45 tahun. Masa tu dah agak terlambat lah, tetapi alhamdulillah selepas 3 tahun tu berat badan saya daripada 105 menjadi 80 kg. Kemudian alhamdulillah maintain, tak ada naik, tak ada perubahan besar. Kadang-kadang dia turun sampai 78, kadang-kadang saya
betul-betul saya tak berselera atau saya tak buat atau saya banyak kerja, turun 78 kg, tapi selalunya kadang-kadang naik balik 80, tapi tak pernah naik selebih daripada itu. Alhamdulillah. Nak kena try naik tangga dulu. Ya betul, kena naik tangga dulu. Puan Kalsum Karim, Assalamualaikum doktor dan sahabat Facebook. Okey, daripada Singapura, terima kasih. Asliza Kasim, mesti ada goal dan achievable. Betul, mesti ada goal dan achievable. Tahun 2021 saya punya goal dalam perspektif kesihatan adalah untuk lebih fitness. Jadi saya menjangkakan saya akan cuba dapat join marathon 5 km dan saya buat mungkin dalam saya buat lebih ringan-ringan lah. Saya tak ada achieve yang tinggi-tinggi sangat. Mungkin dalam 2 jam saya dapat berlari tanpa berhenti 5 km. Mungkin pada setengah orang dia satu benda yang biasa, tapi pada saya bukannya orang yang sportman daripada awal lagi. Saya memang suka membaca buku, suka duduk. Jadi melakukan aktiviti sukan ni memang satu yang mencabar bagi saya. Junaid Ahman, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Aziza, buat je dulu, makin lama kita akan perbaiki. Betul. Aziza ni sebulan 2 kilo bagi turun berat badan. Betul. Okey, boleh dengar? Boleh dengar? Tak line. Better. Terlalu santai dah lupa goal, terleka. Caranya mesti menulis goal achievable dia. Kena tulis. Buat satu buku je. Jangan buku terlalu mahal. Ni kadang-kadang kita ni bila nak buat cari diary kan, diary yang mahal RM50, RM100. Saya mencadangkan tuan-tuan cari buku macam buku 35 je. Buku 35 boleh simpan kat kocek. Biar dia nampak buruk sikit tak apa. Sebab nanti kita akan conteng dalam tu. Conteng kita buat apa dalam tu supaya dia kekal. Kalau kadang-kadang buku yang cantik-cantik ni RM50, kita nak menconteng pun kita rasa macam macam sayang kan. Lepas tu kita langsung tak membuat. Paling penting sekali kita dalam tu kita kena menconteng, kita kena menulis, kita kena buat pelbagai persiapan, planning, bila nak pergi. Hari apa nak pergi? Pukul berapa nak pergi? Minggu ni hari apa nak pergi? Begitu. Kalau tak memang kita tak jadi. Sebab contoh kita minggu ni ada jemputan. Ada jemputan mungkin waktu tu kita rasa mungkin kita tak nak berdiet contoh ataupun kalau jemputan saya tak ada masalah. Saya kalau jemputan tengah hari pukul 11 itu memang masuk brunch saya lah. Saya makan lah macam biasa. Cuma saya pastikan bila makan tu banyak sayur. Kalau tak ada sayur saya akan cari buah-buah. Apple, jambu batu. Kalau rasa saya terlalu keras, kalau beli terlalu keras sangat contoh, kita cari yang boleh di blend. Kita blend, kita minum. Itu akan memberikan banyak nutrien daripada buah-buahan kita. Sina Kasib, amalkan diet RF ya. Sumi Lahamid, azam 20 insya-Allah semoga tercapai berat badan ideal, BM normal, disiplin dalam penjagaan kesihatan dan istiqamah. Ya. Dalam perkongsian saya sebelum ni saya bercerita tentang bagaimana lemak ni dapat kita kurangkan, dia akan mencapai kesihatan atau pengawalan penyakit dengan lebih baik. Jadi nak kurangkan dapat kawal penyakit dengan lebih baik, kita kena kurangkan lemak visceral. Kalau tuan-tuan boleh rujuk balik perkongsian saya itu, apa dia lemak visceral, berapa banyak dia lebih kurang 10% daripada total lemak dalam tubuh kita. Jadi kalau kita boleh kurangkan berat badan dengan menghilangkan lemak kita, 10%-nya adalah penyingkiran lemak visceral dalam tubuh kita. Kalau kita dapat turunkan sebagai contoh 10%, itu pun makna lebih kurang 1 kg lemak visceral dalam tubuh kita dah buangkan. Mungkin sebahagiannya daripada hati, sebahagiannya daripada jantung, sebahagiannya daripada omentum. Yang ini bagus untuk kita. Tuan Zabudin Hamzah, ini kawan saya ni, orang Olive House. Tak cantik ya, memang hujan lebat tadi. Perjalanan saya daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru tadi memang hujan lebat. Saya memang mengesyaki mungkin yang tak berapa nak dengar tu disebabkan oleh masalah ni lah, masalah hujan ni. Bagi nak turunkan berat badan boleh diet IF. Ya, diet IF paling senang. Pertama sekali kita Puan Haslina, kita ni orang Islam ni, kita dah biasa berpuasa, tak ada masalah. Daripada awal pagi tu pukul 5 pagi, 5.30 pagi kita dah berpuasa sampai ke pukul 7, 7.30 malam. Tetapi diet intermittent fasting ni kalau kita buat sebelah malam lagi mudah sebab kebanyakan masa kita tidur.
Bila kita bangun dalam pukul 5, kita mungkin ada lagi lebih kurang 8 jam ataupun mungkin ada lagi ada lagi 4 jam, mungkin ada lagi sedikit masih lagi untuk kita bertahan untuk lapar. Jadi tak ada masalah. Pada saya, untuk orang yang ada masalah IF ni, untuk orang kita ni memang tak ada masalah untuk melakukan IF. Ada orang bertanya saya, doktor, saya mengalami masalah gastrik, perut tak selesa, pagi-pagi mesti kena sarapan. Saya kadang tengok juga bila nak jawab ni. Kalau orang tu bersungguh-sungguh dia nak buat, saya bagi tips. Kalau orang tu saja cakap buat alasan memang dia tak nak buat, saya diamkan saja. Bagi mereka yang bersungguh-sungguh nak buat diet IF, ketika pagi mungkin rasa perut tak selesa dan sebagainya, tuan-tuan boleh mengamalkan minyak zaitun. Minyak zaitun ni adalah minyak dia bukannya karbohidrat. Masalahnya dengan kita buat diet intermittent fasting ni, kita cuba nak mengelakkan sebanyak mungkin kalau boleh karbohidrat. Sebab karbohidrat ni bila kita makan, dia akan mengeluarkan insulin. Pengeluaran insulin yang terlalu kerap, iaitu kalau kita makan 2 jam sekali, insulin akan keluar sepanjang masa dan akhirnya mendapat hyperinsulinemia dan akhirnya mendapat insulin resistant dan akhirnya mendapat penyakit-penyakit NCD lain-lain, seperti contoh kolesterol pun akan naik, gula kita dia akan dapat diabetes, kita mungkin mendapat apa lagi, uric acid dan juga mendapat hypertension. Itu disebabkan oleh insulin resistant. Jadi kita cuba nak kurangkan pengeluaran insulin dalam tubuh kita dengan cara ialah kita memakan lebih sedikit makanan healthy fat ataupun healthy protein, contohnya minyak zaitun. Kalau dalam waktu berpuasa tu kita rasa tak selesa dan sebagainya, selalunya disebabkan oleh mungkin gula kita berada dalam takat yang rendah. Jadi untuk mengeluarkan gula tu daripada simpanan, sebagai contoh daripada glycogen dan lemak kita tu, dia mengambil masa yang agak lambat. Jadi kadang-kadang sebab tu kita minum gula untuk dapatkan lebih cepat. Tetapi saya mencadangkan jangan risau, ambil minyak zaitun 1 atau 2 sudu. Kalau rasa pedih perut dan sebagainya, dia dapat menghilangkan rasa dan kita boleh meneruskan intermittent fasting tanpa masalah. Ya puan, 12 jam atau 16 jam. Sayur pun karbohidrat. Sayur pun kita tak cadangkan ketika kita sedang berpuasa intermittent fasting, tetapi boleh kita ambil selepas kita makan. Masa waktu makan tu kita boleh ambil, macam saya buat healthy plate, ambil banyak sayur dan juga buah-buahan. Okey, Puan Raja Norlaini, terima kasih Puan, sibuk-sibuk pun dapat juga bersama saya di Putrajaya. Asli saya kasih tidak terlalu ketat, lebih enjoy, betul. Sobiro Ismail, try the best 2021, Aina Craft and Souvenir. Suara slow, di mana ni Puan? Ami Olive House, ya KL clear, alhamdulillah. Amalina Izaluddin, doktor bagaimana diet ITK apa Diet ITK, jap. Saya tak faham Puan apa dia diet ITK tu. Saya buat diet intermittent fasting selalu dan saya mencadangkan kepada pesakit-pesakit saya sebab dia serupa juga dengan berpuasa, cuma kita berpuasa malam dan juga kita boleh minum air kosong. Itu jadi dia lebih mudah lah. Setengah orang tu boleh melakukan puasa syar'i, puasa sunat, puasa Isnin Khamis, puasa apa lagi dan sebagainya. Puasa Nabi Daud pun bagus. Tapi ada setengah tu dia tak mampu. Dia kata saya kalau tak makan, tak minum, saya berasa letih. Kalau bulan puasa saya tak ada masalah. Bulan tak puasa ni ada problem. Boleh buat IF dulu, puasa waktu malam, minum air kosong, ambil minyak zaitun untuk mengurangkan rasa pedih perut. Azni Zain Muhammad, sama-sama. Yong Wahab terbaik, terima kasih. Minda yang juga mempengaruhi penyakit ke? Ya, betul. Tetapi minda ni dia sebenarnya tidaklah mempengaruhi orang cakap tu secara direct, tetapi indirectly. Ramai yang selalunya lah apabila dia mempunyai fikiran negatif. Sebagai contoh, ini contoh banyak cara bagaimana minda kita ni yang tidak positif, yang tidak sihat, yang banyak kecelaruan mental ni menyebabkan penyakit. Antara ini apabila kita sebagai contoh stres, menyebabkan peningkatan hormon stres hormon. Stres hormon tu antaranya ialah insulin, kortisol dan juga adrenalin. Dia akan menyebabkan jantung kita berdebar-debar, kita tak boleh tidur, kita akan menjadi anxiety, kita akan menjadi pelbagai dan akhirnya mendapat penyakit kronik.
Mas Tahir Sayuti, Waalaikumsalam. Dua Johor Bahru, Amalina Izzahdudin. Bagaimana diet untuk ibu yang masih breastfeed tapi ingin kekal sihat, bertenaga dan kurus? Nak buat IF tak mampu rasanya. Gini puan, untuk orang yang breastfeed ni sebenarnya Tuhan dah jadikan kita, Allah dah jadikan untuk wanita-wanita yang hamil ni, apabila dia menyusukan anak, kebanyakan simpanan lemak dalam tubuh dia akan hilang. Jadi bagi mereka yang menyusukan anak, sebab tu dia cepat lapar dan sebagainya. Cuma kena faham bahawa macam saya cakap tadi, bila kita makan, kita ambil makanan-makanan yang berkhasiat. Makanan-makanan yang berkhasiat apa? Semestinya lah bukan gula, bukan refined karbo, bukan processed food, bukan apa lagi, bukan makanan yang ada perasa pengawet dan pewarna. Dia mestilah real food. Kalau contoh nak makan tak ada masalah. Orang yang tengah hamil ni, kalau nak makan nasi pun tak masalah. Cuma saya cadangkan supaya contoh kita ambil lah brown rice, kita ambil lah parboiled rice, ambil sayur yang banyak, mungkin susu lembu kalau kita tak ada alahan lembu. Minum air yang secukupnya, terutama air kosong. Kalau lapar, minum air. Kalau lapar, minum air. Masalah kadang-kadang bila breastfeed ni, kita tengok setengah wanita tu kan, bila melahirkan anak, badan dia bertambah tembam lah. Minta maaf cakap, kalau perkataan saya tak sesuai. Bertambah tembam. Lepas tu, susah nak turunkan balik. Sebab apa? Allah dah jadikan mereka untuk mudah sebenarnya untuk kuruskan badan dengan menyusukan anak. Tetapi sebagainya tak menyusukan anak. Lepas tu kita makan sembarang aja. Refined karbo kita ambil, trans fat kita ambil, semua jajan apa semua masalah kita ambil. Jadi itu yang susah untuk kita kekal sihat dan slim balik kepada tubuh yang yalah sebelum tu. Syekh Ashraf, Assalamualaikum Doktor. Produk yang bagus untuk antioksidan. Antioksidan ni banyak. Untuk antioksidan produk makanan saya sebut. Makanan ni terlalu banyak. Antaranya minyak zaitun yang disebut di dalam Al-Quran. Sebab dalam banyak perkongsian para saintis menunjukkan bahawa makanan-makanan yang disebut dalam Al-Quran, sebab tu kita panggil di Quranic food, dia mempunyai phytonutrient yang partikular, yang special untuk makanan tu sendiri. Sebagai contoh, minyak zaitun. Minyak zaitun ni tinggi oleocanthal dan juga hydroxytyrosol. Contoh kan. Dua-dua benda ni antioksidan ni tak ada pada makanan lain. Itu dah keistimewaan dia. Dan banyak lagi. Sebagai contoh ni habatus sauda. Contoh habatus sauda. Dia bukannya nak sebut makanan lah, tetapi dia herbs. Habatus sauda sendiri. Dia mengandungi apa? Dia mengandungi antioksidan yang special, yang spesifik, thymoquinone yang tak ada pada tumbuh-tumbuhan lain, yang bagus, antioksidan yang tinggi. Jadi kalau tuan-tuan makan banyak makanan-makanan yang ini, insya-Allah dia meninggikan antioksidan dalam tubuh kita. Dok, bagaimana nak turunkan darah tinggi bacaan 55 walaupun ambil olive oil dan sehingga menjaga pemakanan. Dan jaga pemakanan ni memang subjektif lah yang puan cakap ni, sebab saya pun tak tahu macam mana penjagaan pemakanan yang puan amalkan. Tapi saya cadangkan pertama sekali minyak zaitun ni dia tidak akan memberi manfaat jika kita ambil bersama dengan makanan-makanan yang tidak bermanfaat. Sekali sebut, minyak zaitun ni dia tidak akan bermanfaat jika kita berambil dengan makanan-makanan yang tak bermanfaat. Contoh dia, kita ambil minyak zaitun, tali padu sama masih lagi minum teh tarik, masih makan roti canai, makan lagi nasi sampai dua pinggan dan sebagainya. Jadi dia tak nampak sangat. Kalau ada pun dia tak nampak. Berbanding dengan kita betul-betul buat intermittent fasting atau kita melakukan proses syar'i, kita banyak minum air, kita banyak melakukan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ni tak payah bermain bola dan sebagainya. Cukup sebagai contoh bagi mereka yang berusia 40 tahun ke atas ni, yang jarang-jarang bersukan, banyakkan berjalan kaki. Dia akan membantu. Cukup tidur. Lepas tu apa lagi? Jaga kawalan stres. Jadi sebab tu untuk orang yang kita panggil lebih kurang macam kita panggil dia resistant sikit ni, resistant hypertension, dia tak ada istilah tu, tetapi saya memberikannya bagi mereka yang dah makan ubat doktor tak turun-turun, dah makan minyak zaitun tak turun-turun. Tengok lagi aspek-aspek lain, sebab saya selalu beritahu ada 6 aspek afiat. Ada 6 aspek afiat. Makanan adalah salah satunya.
Yang lain, yang lagi 5 tu kita tengok. Mungkin kita tak buat, mungkin kita tinggal. Jadi menyebabkan dia tak turun. Okay, Aina Craft and Souvenir saya regular patutlah putus-putus. Ya. Aida Isa, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Lemak dan bertenggek-tenggek dah. Memang dah kena lah tu. Kalau berusia 30-an, masuk 50-an, 3 penyakit berkemungkinan besar untuk datang. Sebab lemak ni, dia bukan setakat lemak. Dia akan memberikan. Dia adalah sebahagian daripada pro-inflammatory. Dia akan mengeluarkan elemen-elemen Salzbastad pro-inflammatory yang sangat bahaya pada tubuh kita. Kalau sauna okey tak doktor? Sauna mungkin boleh, tapi efek dia tak berapa banyak. Dia kurang 5%. Dia mengeluarkan kita punya kita punya peluh, mungkin membakar sedikit lemak dengan cara meningkatkan BMR dan sebagainya, tetapi dia tak membantu sangat. Bagus buat kalau saya ada peluang, memang saya pergi. Cuma nak beritahu, dia tidak memberikan, orang cakap, the only way to treat the patient with the obesity and the NCD tu. Okay. Betul doktor, saya dulu sempat food breast, anak memang turun kilogram sangat banyak, lepas datak berat naik semula. Itulah memang betul lah tu. Minyak zaitun tidak akan memahak jika kita ambil dengan makanan ternafaat. Betul. Sihat holistik. Ya puan Raja. Betul. Jadi kita kembali kepada tadi. Tadi kita dah sebut sebab kita mesti ada kita punya goal. Lepas tu goal tu kita ada mesti achievable. Lepas tu kita kena bertulis supaya kita melakkan, kita lupa. Dan saya beri tips sikit, iaitu kita kena lakukan dengan cara mencapai goal-goal yang kecil. Macam saya sebut tadilah. Contohnya 1 bulan kita paling kurang mesti target kita turunkan 2 kilo. Jadi takut tak tercapai tu. Kadang-kadang kan orang kita cuba-cuba dengan cara tak berapa strict sangat je lah. Kita nak jaga anak, nak bekerja lagi apa semua. Kita tak berapa strict sangat. Cuma contoh, dah minggu ketiga tak capai, tak turun langsung. Jadi macam mana lagi sebulan, lagi seminggu nak capai 2 kilo. Sebab tu kita pecah-pecahkan. Mungkin kita boleh pecahkan kalau kita nak turunkan 2 kilo dalam masa sebulan, seminggu kita boleh turunkan setengah kilo. Jadi kita check lah, dah turun tak setengah kilo. Kalau tak turun setengah kilo, minggu kedua kita kena tambah dekat situ. Sepatutnya turun lagi setengah kilo, tapi kita cuba untuk turunkan 1 kilo. Maksudnya kita lebih ketat pengawalan, lebih serius, lebih fokus terhadap pengawalan pemakanan. Kita lebih exercise, cukupkan tidur dan juga minum air yang secukupnya, sebanyaknya. Dia akan sangat membantu. Ini memang orang cakap tu bukan angan-angan. Memang orang dah ramai yang buat. Saya kongsikan dalam gambar-gambar dalam kelab sihat saya. Memang terutama orang muda, lagi mudah apabila mereka melakukan aktiviti fizikal yang agresif. Bagi mereka yang macam umur saya ini dah 50, mungkin aktiviti agresif tak dapat dilakukan. Penjagaan pemakanan itu yang paling penting selain daripada aktiviti fizikal ni. Jadi sebab tu kena. Sebab kita kena tengok, saya kesian juga kalau kena tengok orang apabila orang-orang muda kita apabila mereka menjaga melakukan fizikal aktiviti yang serius, main bola lah apa dan sebagainya. Ada yang berzumba dan sebagainya. Bila tamat berzumba, pergi makan teh tarik, roti canai. Jadi dia sebenarnya orang cakap tu, dia punya konsep tu tak betul. Walaupun kita dah banyak mengeluarkan peluh dan sebagainya, tetapi kita bukan cerita tentang kalori saja dalam pemakanan, tetapi kita cerita tentang nutrisi, kita cerita tentang antioksidan, kita cerita tentang bahaya-bahaya penyakit yang dapat daripada makanan yang mempunyai trans fat, yang mempunyai pengawet, perasa dan pewarna. Sebab tu kita kadang-kadang kena berhati-hati. Jadi saya buat pusingan kedua untuk melihatlah apa mungkin soalan-soalan yang saya terlepas. Okey. Puan Aina, saya amalkan olive oil pagi dan malam sebelum tidur. Kalau lepas makan tanggaris saya ambil 45. Okey ke? Jadi saya sebut tadi kalau tuan-tuan nak turunkan berat badan, tuan-tuan nak mengawal penyakit dengan lebih baik, saya mencadangkan diet intermittent fasting yang ada 2 fasa. Fasa pertama, fasa berpuasa atau puasa tidak makan. Selalunya 12 jam, 16 jam. Jadi lemak ni dikatakan mula terbakar ketika kita berpuasa selepas 16 jam. Jadi ramai yang cakap kita lah, orang kita kan, doktor apa besar bulan puasa saya tak turun berat badan.
Antaranya sebab bila fasa makan tu, kita makan apa yang kita boleh makan. Itu problem dia. Sebab tu bila berpuasa tu 16 jam, dia dah mula untuk membakar. Bila fasa makan tu, kita macam saya sendiri, saya amalkan healthy plate, iaitu termasuk suku-suku separuh tu dan juga minyak sihat. Jadi minyak sihat ni, kalau kita mengamalkan diet intermittent fasting, kita boleh ambil dia sebab dia bukan karbohidrat, terutama bagi mereka yang ada masalah perut, masalah gastrik lah, masalah GERD. Dia takut untuk tidak makan, untuk berpuasa. Jadi boleh ambil satu sudu. Jadi boleh ambil di awal pagi. Sebagai contoh tadi, saya cadangkan untuk intermittent fasting, last kali makan pukul 8. Pukul 8 malam. Sebelum tidur, kita boleh minum air kosong, atau minyak zaitun tadi. Minyak zaitun 1 sudu, 2 sudu minyak zaitun. Jangan risau, sebab dia bukannya karbohidrat, dia adalah lemak. Lemak yang sihat ini, apabila kita makan, dia akan mengeluarkan glukagon. Dia kalau karbohidrat, dia mengeluarkan insulin, pankreas kita. Tetapi kita makan minyak sihat ni, dia akan mengeluarkan glukagon. Glukagon inilah yang akan memecahkan, menghuraikan simpanan-simpanan tenaga dalam tubuh kita, sama ada dalam bentuk glycogen ataupun dalam bentuk lemak. Bagus dia. Kita makan lemak, kita boleh pecahkan lemak dalam tubuh. Ini bahasa mudah. Kan? Kalau kita makan karbo, dia akan menyimpankan dalam tubuh kita kalau kita tidak melakukan aktiviti fizikal. Sebab tu bagusnya. Jadi bangun pagi nanti, pukul 5 pagi nanti, perempuan boleh ambil 1 atau 2 sudu lagi. Jadi di awal pagi ataupun di awal malam, di awal pagi ataupun sebelum tidur. Kalau saya ambil 1 sudu pagi, 2 sudu pagi, 2 sudu sebelum tidur. Itu bagus. Kalau nak makan nanti, betul macam puan tadi cakap kan, puan Aina. Bila nak makan nanti, boleh campur dengan sama ada cuka tin. Ambil 1 sudu cuka tin, letak dalam gelas, ataupun delima bukan jus delima, pati delima tu 1 sudu letak dalam gelas. Kita minum, bagi untuk menstabilkan gula, untuk bagus untuk perut kita, bagus untuk usus kita. Dia sangat bagus. Sebab kalau saya pergi ke Spain dan Morocco masa tu, memang minyak zaitun, cuka buah-buahan ni, dan juga delima sendiri memang dalam sachet dia sendiri. Bila makan kat luar tu memang dia akan bagi. Tapi kalau kita makan kat restoran, dia ada dalam tempat-tempat bekas dia. Kalau kita, masa saya pergi sana, pergi conference, sebab kita Muslim, jadi dia bagi banyak sayur lah. Dia tak bagi daging, dia bagi sayuran. Memang ada sachet untuk minyak zaitun, minyak delima, dan juga saya masih ingat tu balsamic vinegar. Jadi kita campur, kita makan. Makanan yang akan merasa lebih sedap, lebih sihat dan sebagainya. Jadi kita tengok sekali lagi soalan-soalan yang lain. Doktor, saya berat 60, usia dah 4 last month, dah berpuasa, turun 1 kilo je BMI berat saya, patut 50, even saya sedang. Ini cara pemakanan Puan Aida. Macam saya cakap tadi, puasa tu dah bagus, tetapi kadang-kadang bila kita berbuka tu banyak sangat refined karbo. Apa dia refined karbo? Antara ialah nasi, produk tepung, dan juga beras, produk tepung, dan juga gula putih. Walaupun kalau nak cepat, memang benda tu memang betul-betul kena tahan, insya-Allah dia akan bertambah. Lepas tu lakukan aktiviti fizikal yang ringan je, berjalan kaki. Kalau WHO cakap 30 minit selama 5 hari dalam seminggu. 30 minit je. 30 minit tu maksudnya kalau kita pergi ke office, sebagai contoh, perjalanan dari parking tempat kereta kita pergi ke office 5 minit, kita pergi balik dah 10 minit. Dekat rumah nanti mungkin kita pergi kedai ke pergi mana, ambil masa lagi 5 minit, pergi balik dah 10 minit. Lepas tu kita mungkin kalau lelaki pergi surau masjid 5 minit, 10 minit, pergi balik dah 10 minit ataupun 20 minit. Jadi dah campur dah, bagus dah tu. Kalau buat ekstra, petang-petang ada masa pergi ke taman, pusing satu taman, mungkin setakat berjalan kaki saja. Kalau tak mampu nak berjoging, setengah jam pun dah mencukupi, dah bagus. Dah balik, rehat, mandi, rehat, semayang, semua dah okey. Jadi nah, antara tak cukup pemakanan saja.
bagi mereka yang resistant, sama ada resistant untuk turunkan berat badan, sukar, ataupun tekanan darah, ataupun gula sukar turun, ataupun kolesterol sukar turun, tambahkan sikit dengan aktiviti fizikal. Jadi saya rasa dah pukul berapa dah ni? Dah pukul 10.15 lebih kurang dah sejam. Jadi tuan-tuan, marilah bersama-sama saya untuk kita merubah cara hidup kita tahun 2021. Kita tetapkan goal kita. Saya lebih suka letakkan fitness saya. Maksudnya saya dapat melakukan kerja-kerja dengan lebih macam tu, lebih berstamina. Itu saya punya goal saya. Adakah dia achievable? Jadi achievable tu saya tak adalah nak macam orang cakap tu macam orang muda. Saya tak adalah nak compete. Sebab contoh kalau mereka berlari, berjoging dan sebagainya, saya nak ikut di belakang mereka. Saya rasa memang saya tak mampu. Tetapi sekurang-kurangnya saya mampu berjalan ataupun berlari setengah jam setiap hari. Mungkin benda tu achievable. Kalau bagus sejam, 2 jam, 3 jam pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya setengah jam sehari, 5 kali seminggu, rasa saya itu yang lebih achievable. Lepas tu jangan lupa kita letakkan dalam diary. Hari ni sebab contoh kita kurang, kita tak buat, besok kita tambah lah. Kalau kita tak tambah lagi 30 minit, kita tambah 15 minit. Jadi kita buat 45 minit untuk 2 hari. Jadi untuk cover yang lepas dan sebagainya. Jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan, letakkan fokus kita untuk jaga kesihatan. Sebab kalau kita sakit, siapa yang nak menjaga anak-anak kita? Kalau kita tak bangun daripada katil, siapa yang nak masak untuk mereka? Sebagai contoh, yang itu membuatkan kita lebih bermotivasi. InsyaAllah kita jumpa lagi masa depan. Mana bagi mereka yang saya tak sempat nak menjawab tu, insyaAllah boleh WhatsApp saya. Kita boleh berbincang-bincang dalam kelab sihat. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sudahi, kita baca tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.